Masalah yang kedua adalah ramai yang tanya soalan pada saya dan saya dah jumpa jawapannya, tapi saya tak tahu nak terangkan macam mana. Jawapan tu dalam surah Luqman, tapi saya tak tahu nak terangkan macam mana. Saya jumpa jawapan tu, tapi saya ada masalah, macam mana saya nak terangkan pada anda? Ada benda saya boleh terangkan kalau Allah Ta'ala bantu saya permudahkan, insyaAllah. Okey, contoh, kita ada anak tu dah besar dan anak tidak sebagaimana yang kita nak. Lalu apa yang perlu kita buat? Baik, begini. Rumah tangga dia kena ada tiang. Setuju? Saya tak dengar anda setuju, maknanya anda tak setuju. Habis tu tuan-puan buat rumah macam mana? Tuan-puan mula daripada mana? Terus beli apartmen. Rumah memerlukan tiang. Paku penting tak paku? Tak penting. Kalau anda tak tutup bilik-bilik anda dengan plywood, dulu paku sekarang simen, nanti orang tahu apa yang berlaku dalam rumah. Dinding lah elok-elok, jangan biar jatuh roboh. Nabi Khidir kan tolong betulkan dinding yang nak roboh tu, seolah-olah dia paku balik biar elok. Okey, apa aku cakap ni? Tengok ayat 10. Tengok ayat 10. Ada tiang, ada paku tak? Ada cerita pasal tiang tak? Ada cerita pasal paku tak? Ada cerita pasal anak bertambah tak? Ada cerita pasal air hujan tak? Fikirkan sekejap. Ini bukan ayat yang sia-sia. Dia ada kaitan dengan pendidikan. Ini mukaddimah kisah Luqman berbicara pada anaknya. Yang hanya boleh buat sesuatu tanpa tiang adalah Allah. Yang hanya boleh menstabilkan bumi dengan paku yang bernama gunung hanyalah Allah. Yang boleh mengembang biakkan keturunan hanyalah Allah. Yang boleh menghidupkan tanah yang mati dengan air hujan yang turun hanyalah Allah. Lalu siapa kita? Kita siapa? Kita boleh memasak, kita boleh untuk memerintahkan anak jaga tiang agama ni. Rumah ni ada tiang, solat imaduddin. Kita boleh perintahkan anak supaya taat pada mak dan ayah. Tapi kita kena ingat, kita hanya boleh menyuruh. Yang hanya boleh menjadikan rumah tangga itu kekal, stabil, tidak bergoncang, yang hanya boleh paku sesuatu sampai stabil adalah zat yang sama menghidupkan sesuatu yang mati dengan hujan yang turun. So anak bila besar panjang, tetapi seperti tidak yang kita mahu, ketahuilah anda sedang diuji. Kerana hidayah bukan di tangan anda. Air hujan bukan milik anda yang menurunkannya. Bukan anda yang menstabilkan rumah itu. Bukan anda yang memberikan kepada rumah itu kestabilan. Anda hanya pacak tiang. Allah yang bagi stabil. Anda hanya mengandung anak. Yang beri makan pada anak itu Allah. Jadi kita kena beza antara asbab dan musabbab. Lepas tu bila anak kita semakin membuat onar, anak kita semakin besar panjang, dia bercampur dengan kawan-kawan, kita akan belajar daripada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub faham yang dia sedang diuji. Dan ujian-ujian seperti ini adalah untuk melihat kamu putus asa tak daripada Allah. Kamu sebagai ayah dan ibu putus asa tak daripada rahmat Allah. Kalau kamu sudah tidak berdoa untuk anak kamu, kamu sudah berputus asa daripada rahmat Allah. Maka Nabi Yaqub berkata kepada anak-anaknya, dia sendiri kata pada anak-anaknya, apatah lagi dia sendiri, la tayasu min rauhillah, jangan putus asa daripada rahmat Allah wahai anak-anak, bertaubatlah pada Allah. Ini tokoh parenting.
Tapi anak-anaknya jangan nilai pada anak, nilai pada ayah. Dia tahu yang hanya boleh menyebabkan hujan turun adalah Allah. Bila hujan turun, tanah mati jadi hidup. Hati anak-anak kita ada masa kecil-kecil dia hidup, tapi datang satu masa 12 tahun ke atas, dia mula diganggu oleh air banjir. Bukan lagi air hujan. Air banjir kotor sikit. Air banjir kotor sikit. So dia akan bercampur. Anda perasan tak? Ketika anak tu dalam perut, anda jaga dia betul-betul. Bila dia lahir, anda susu dia betul-betul. Tapi lepas 2 tahun anda kena bersedia untuk biar dia berdikari. Lepas 2 tahun, wa fisaluhu fi amain. Anda kena terima hakikat, nak tiba masanya kau kena berjalan sendiri, merangkak sendiri. Semua ni ada sebab orang yang berfikir panjang. Dan seorang ayah dan ibu bila diuji Allah dengan anak yang begini, Luqman pun diuji Allah dengan anak yang tidak memberikan respon. Jika kita mengambil pendapat anak yang tidak beriman, lalu siapa kita? Kita kena faham ada sebab Allah cerita anak Nabi Nuh. Kita kena faham benda tu. Ada sebab Allah cerita anak Nabi Yaqub. Cerita ni bukan saja-saja nak tunjukkan kita bukan orang yang boleh beri hidayah pada anak. Kita melakukan perintah Allah. Allah perintah apa dia? Menyusu 2 tahun. Okey, kita susu 2 tahun. Bukanlah anak 12 tahun itu disusukan. Maksudnya diberikan pendidikan. Sebab air susu mak adalah natural. Kesihatan untuk fizikal. Mulut yang baik, nasihat yang baik, ya bunaya 3 kali. Juga makanan untuk spiritual dia, makanan untuk emosionalnya. Tapi ada masa kamu kena bersedia untuk fisal. Nak, kau kena berdikari, kau akan masuk asrama penuh. Mak hanya boleh berdoa, tapi mak tak akan putus asa untuk berdoa dan terus mendekati kamu. Kamu tak nak dengar, tak mengapa. Sebab tengok ayat 33. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum wakhshaw yawman la yajzi walidun an waladihi wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a inna wa'dallahi haqq فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. Ibu dan ayah semua beri perhatian ayat 33 kerana kita mungkin golongan yang terpedaya. Kita tak tahu kenapa Allah beri kita anak. Kita sangka anak tu milik kita. Dan kita sangka kita berhak untuk terus memiliki anak kita, dan apa yang kita miliki kita boleh dapat apa yang kita mahu. No. Kadang-kadang ada benda yang tidak ada return back kepada anda. Ayat ini bermakna, wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhan kamu, dan kamu kena bersedia dengan hari di mana seorang ayah tidak dapat membantu anak yang berdosa, dan seorang anak tidak mampu membantu ayah yang berdosa, walau sedikit pun tak boleh bantu. Masing-masing janji Allah pasti berlaku, tapi kamu yang terpedaya. Jadi kita kena ingat, yang hanya boleh memperdaya kita adalah syaitan. Maka anak yang Allah kurniakan kepada kita, ia hanyalah ujian daripada Allah. Ujian daripada Allah apa maksudnya? Kamu didik dengan baik ke tidak? Kamu didik dengan baik ke tidak? Dan Allah tengok natijah ke? Saya nak tanya, Allah tengok natijah ke? Oh, kamu ni, anak kamu ni kafir ni, Luqman ni, aku tak diterima lah kamu. Dah. Sebab cerita anak Luqman terbukti tidak pun menjadi perhatian Allah. Yang menjadi perhatian Allah sampai satu muka surat adalah Luqman is doing the best. So kita ni nak ikut kayu ukur Allah, kena ikut kayu ukur manusia dalam parenting. Jadi ada perkara kita belajar daripada manusia, tapi dalam perkara asas, sebab tajuk kita memahami asas. Dalam perkara asas kita perlu faham, anak adalah ujian daripada Allah. Kamu perlu kandung dia, kamu perlu susu dia,
Dan ada masa kamu kena terima hakikat, kamu kena berpisah daripadanya, dan pada waktu itu ujian Allah akan berlaku. Tapi jangan putus asa daripada rahmat Allah. Boleh Mudah-mudahan ini tak menjawab banyak soalan, tetapi saya harap boleh jadi prinsip kita memahami kenapa anak-anak bila besar panjang susah nak dengar cakap. Sebab anda sedang diuji, saya sedang diuji, kita semua akan diuji Allah. Dan apa prinsip orang yang diuji? Wasbir ala ma asabak. Tolong beri perhatian sekejap pada perkataan asabak. Saya lompat terus Tolong beri perhatian kepada ayat 17. Bulatkan perkataan asabak. Wasbir ala ma asabak. Inna dhalika min azmil umur. Saya tak nak buang masa, saya nak terus bawa anda kepada ayat ini sebab dia ada kaitan dengan persoalan ayah dan ibu yang sedang diuji. Apa yang perlu dilakukan adalah sabar. Okey, sabar ni apa tuan-tuan? Sabar ni apa? Sabar ni dia bukan macam mana dah anak saya teruk sangat. Kita boleh kata pasrah, walaupun Kamus Dewan kata pasrah rupanya dekat dengan redha. Sama juga Itu definisi saya dulu. Kamus Dewan bertentangan dengan saya. Okey, betul tak? Kita boleh kata pasrah ni macam mana dah teruk sangat perangai, biar kat dia. Dia ada dua jenis orang mak ayah lah. Satu, biar kat dia, biar dia belajar. Yang satu lagi, Ustaz macam mana ni, saya sayang dia, saya tak nak dia jadi apa-apa. Budak tu dah 24 tahun takkan nak balut pampers dia lagi. Jadi ambil jalan tengah. Wa fisaluhu, ada masa kamu kena berpisah, tetapi kamu kena sabar atas apa yang menimpa kamu tentang dia. Jadi Allah nak ajar, Allahu Akbar. Cantik, Allah susun mak kena sabar 9 bulan atas tu. Mak kena sabar 9 bulan. Mak, dia terasa hati ke bila anak menendang-nendang dalam perut? Makin 6 bulan, 7 bulan, aduh makin susah untuk tidur, gatal-gatal seluruh badan sudah datang. Mak kena makan double. Tapi mak pernah merepek, budak ni Allah menyusahkan hidup aku buang boleh tak Caesar sekarang? I'm asking all of you, adakah kamu protes? Mak faham apa dalam tu sangat berharga. Aku akan kendong dia, dan kalau perlu pilih antara nyawa aku dengan nyawa dia, aku sanggup mati. Kita tak pernah berdarah kerana anak kita sanggup berdarah. Ini makna sabar. Sebab anda tahu kat dalam tu benda berharga. Anda tak nampak tapi berharga. Orang yang pasrah, dia tak tahu apa kat dalam tu. Tapi orang yang redha, saya tak nampak anak saya, walaupun ada yang scan 6D, berinteraksi dengan alam rahim, akulah tu. Tapi anda kena terima hakikat, baby dalam perut tu pejam mata tak tengok kamu, ayah. Allah tak kedikan dia tak nampak kamu. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Memang kamu sedang nampak alam rahim, tapi ada dinding, kamu tak ada nak interact dengan dia. Buatlah cikocak, kamu azankan pun dia tak dengar pun, dia tak boleh nak respon, dia alam lain. So percaya kepada Allah. Allah ni alam ghaib, dia terlalu bahagia. Anda sanggup kendong walaupun sakit. Inilah orang sabar, dia tahu betapa berharganya apa yang dia kendong. Sebab itu Rasul disebut ulil azmi. Dan sekarang ada perkataan inna dzalika min azmil umur. Ada perkataan azam, nampak tak? Dan anda pernah dengar Rasul ulil azam? Kerana Rasul ini walaupun 950 tahun dia kena mengandung, bukan 9 bulan. Dia kena kandung wahyu 950 tahun, tapi dia tak pernah protes pada Allah sebab dia faham apa yang sedang dia kandung adalah perkara yang paling berharga kepada dunia. So biarlah mereka membenci anak dalam kandungan ini, tetapi aku faham anak ini terlalu berharga. Aku tak nampak, tetapi ia berharga. Anda akan nampak benda ini macam falsafah, tapi ini bukan falsafah tuan-tuan.
Ini adalah ayat-ayat Allah yang bukan kebetulan disusun begitu. Dan saya mahu anda bulatkan perkataan apa tadi? As-sabak. Kalau saya boleh tanya anda, ini fi'il madhi ke fi'il mudhari'? Dua-dua sekali, astaghfirullah. Past tense. Nak sabar atas apa yang telah menimpa kamu. Ayah berpesan kepada anak tentang sesuatu yang telah berlaku kah? Dah. Anak ni belum lagi melakukan amar ma'ruf nahi munkar, jauh sekali menerima musibah. Dia adalah present tense patutnya. Wasbir ala ma yusibuk. Tapi perhatikan kehalusan bahasa Quran. Kenapa digunakan nak? Kamu akan melakukan amar ma'ruf nahi munkar dan bersabarlah dengan apa yang telah menimpa kamu. Benda belum berlaku. Menunjukkan apa yang berlaku kepada anak anda.